bertemu kembali dalam mengenal pasti bagaimana nak membina personality yang sihat. Sebentar sebelum ni tadi saya ada bincang tentang extrovert yang stabil, ya. Sekarang kita cuba lihat pula introvert yang stabil. Kalau kita boleh ingat lagi maksud personality introvert ini, kita kata ialah orangnya pendiam, ya. Tidak mudah bergaul, ya, tetapi dia banyak idea. Dia banyak idea. Tapi kadang-kadang introvert ini tak semestinya negatif seperti yang kita telah bincang, ya, Ros. Introvert ini kadang-kadang ada yang introvert jenis stabil, dan introvert jenis stabil ini membuatkan seseorang itu sentiasa berwaspada, tetapi dalam masa yang sama dia memang bersikap pasif. Dan dalam keadaan yang sama juga dia mempunyai sifat yang tenang. Walaupun ada sesuatu yang berlaku pada diri dia, sesuatu yang kita katakan mengganggu emosi dia, tetapi disebabkan dia stabil. Stabil di sini tadi ialah stabil emosi, stabil sosial, stabil fizikal dan stabil bahasa. Dia mampu kawal semuanya. Dengan kata lain, dia mempunyai ego dan super ego yang baik. Jadi apabila ego dan super ego yang baik dicampur lagi, orang kata digaul-gaul lagi dengan sifat introvert itu, menjadikan dia seorang yang bertimbang rasa juga, dan dia boleh dipercayai, dan dia mempunyai sifat tenteram. Dan orang yang begini selalunya orang yang tenang hatinya. Dan bila tenang hatinya, dia tidak akan ada sifat seperti gelisah, seperti dikatakan muram. Ada orang yang kadang-kadang tiba-tiba dia memang introvert, tetapi disebabkan oleh dia tak stabil emosinya, dia jadi gelisah, dia jadi murung, tak boleh tersenyum langsung dengan orang. Jadi sesuatu berlaku pada diri dia. Dan kalau kita tengok pula yang jenis introvert stabil ni, memang kita kadang-kadang kita tengok, mungkin kita bercakap dalam hati kita, dia ni pendiam tapi nampak tenang saja. Jadi itu kebaikannya pula, ya. Dan ini yang dikatakan kita perlu ada personality yang sebegini. Kerana personality yang sebegini kadang-kadang kita kata boleh mendamaikan keadaan. Kalau keadaan masa tu haru biru ke, jadi semua elok saja dengan adanya ketenangan orang seperti ini. Jadi kalau yang introvert jenis yang tak stabil, mungkin kita akan bincang pula selepas inilah. Doktor, dalam kita membina personaliti yang sihat ni, setengah orang tu dia memerlukan sokongan daripada orang lain, memerlukan kata moral support lah kan. Jadi bagaimana orang lain tu, contohnya ahli keluarga ke, kawan karib ke, ataupun seorang yang kita sayang kan, membantu kita, membantu seseorang tu membina personaliti yang sihat. Ahli keluarga memang mainkan peranan yang penting, ya, kerana kalau katakan saya sendiri mempunyai sifat introvert, tidak ada orang lain yang boleh bantu kecuali keluarga. Kerana saya selalu berdekatan dengan keluarga, saya selalu berdekatan dengan anak-anak saya selalu berdekatan dengan adik-beradik saya. Jadi mereka lah yang memahami perangai saya. Tetapi kalau sekiranya keluarga juga sama-sama introvert, jadi ini yang boleh membimbangkan. Dan mungkin dalam satu keluarga itu hanya seorang saja yang bersifat ekstrovert. Jadi dia inilah yang menjadi pendorong, dia inilah yang menjadi motivasi yang menggalakkan keluarga yang lain supaya bersikap lebih beramah, lebih yakin diri, lebih mudah bersosial dengan orang lain. Jadi ahli keluarga memang boleh membantu, tetapi dengan satu kita kata syaratnya ialah individu itu sendiri nak berubah, dan dalam masa yang sama ialah keluarga itu sendiri mesti mempunyai sifat personality di sebaliknya. Kalau katakan saya introvert, kalau Yan introvert, Yan mahukan satu yang extrovert. Jadi orang yang boleh membaik pulih, bukan nak renovate, membaik pulih, ialah kita kata orang yang extrovert. Orang yang boleh bawa Yan ke tengah. Kalau sebelum ini Yan pemalu, sekarang Yan boleh berhadapan dengan kamera. Orang tak ramai kat depan, 4-5 orang je, ya. Jadi ini yang menyebabkan kita kadang-kadang boleh bertukar. Kalau orang itu tak boleh pandang mata kita, ini dah menampakkan sesuatu kegelisahan. Jadi kadang-kadang memanglah orang tak boleh pandang memang betul-betul tepat pada mata kita. Tetapi untuk dapatkan keyakinan seseorang itu dalam apa saja aspek perbualan, kita mesti dekati orang itu dengan sebegitu yakin, boleh memberi keyakinan pada orang lain bahawa ya, ini dialah orang yang aku cari. Ya, ini yang kita mahukan untuk bina personality yang kita katakan sihat itu. Tapi yang penting sebelum dia mendapat sokongan daripada orang di sekitarnya, yang penting sekali dia mesti ada kesedaran dan keinginan untuk
mengubah sikap macam tu? Dia mesti ada keinginan. Maksudnya di sini dia memang mesti mempunyai self-awareness. Dia mesti sedar diri sendiri. Atau dengan kata lain, dia mesti ada perasaan-perasaan tentang diri dia tu. Ada orang perasan, tapi dia perasan bahawa dia tu, aku memang, aku boleh kawan dengan siapa saja. Ini perasaan-perasaannya dah jadi lain, ya. Perasaan-perasaan yang bukan-bukan. Patutnya dia sedar bahawa diri dia memerlukan bantuan, memerlukan sokongan daripada kawan, memerlukan bantuan dan sokongan daripada keluarga. Sebab kadang-kadang ada juga kawan yang boleh menegur. Katakan saya tegur Yan, katakan, Yan, kenapa selalu muram saja, orang nak dekat pun takut, orang nak tanya masalah pun tak berani. Jadi cuba muka tu tersenyum sedikit. Nak katakan sakit gigi, takkan sakit gigi hari-hari nak muka masam, ya tak? Jadi kita cuba ceria, kita cuba amalkan sikap yang kita kata positif terhadap orang lain. Kerana kadang-kadang orang bermasam muka ni pun ada sebab. Memang itu cara dia, penampilan dia. Memang itu sikap dia. Memang dia tak boleh tersenyum. Mungkin jauh di lubuk hatinya, memang aku tak tersenyum, tetapi aku orangnya yang mudah bergaul dengan orang lain. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang luar yang melihat, jangan melihat seseorang itu kalau nampak masam muka saja, oh, sombonglah tu. Nampak saja, tak boleh bercakap. Tu kenapa tu? Agaknya takutlah tu agaknya. Kita lebih lawa pada dia. Seolah-olah macam tu persepsi dia. Jadi abaikan sikap ini semua supaya kita ada perasaan yang lebih extrovert. Dan kalau kita orang yang introvert, supaya kita ada introvert digabung pula dengan sikap yang stabil daripada aspek emosi, sosial, fizikal dan juga bahasa. Mungkin kita akan sambung selepas ini cerita berkenaan yang apa yang sebaliknya yang sepatutnya kita tidak perlu ada daripada aspek membina personaliti yang sihat. Kita bertemu semula selepas ini nanti. Kembali tentang bagaimana membina personaliti yang sihat. Jadi yang kami bincang ini hanya sekadar untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu pengetahuan. Bukan orang kata nak memandai-mandai, nak mengajar orang lain, tidak, ya. Kita hanya mampu untuk menyumbangkan apa yang kita ada. Jadi yang saya nak sambung tentang bagaimana nak membina personaliti yang sihat. Tadi kita telah bincang tentang perkara yang agak positif. Jadi apa yang saya nak timbulkan sekarang ialah orang itu kadang-kadang memang personalitinya extrovert, tetapi tanpa dia sedari, kadang-kadang dia tidak stabil emosinya, dia tidak stabil sosialnya, dan dia tidak juga stabil bahasanya. Jadi orang yang begini selalunya orang yang banyak dilanda masalah yang tidak boleh diselesaikan. Bukan satu masalah, 2 masalah, 3 masalah, malah banyak masalah. Jadi bila masalah itu tak dapat diselesaikan, sedangkan dia seorang yang extrovert, ini menyebabkan dia akan menjadi agresif, dia mudah tersinggung pula, dia akan sentiasa resah. Dan ini menyebabkan orang yang extrovert dan tidak stabil ini menjadi seorang yang pemarah. Kadang-kadang berkata dalam hati kita juga, dia dulu okey, tapi sekarang kenapa jadi pemarah? Jangan dipersoalkan kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Jadi maka dengan kesedaran inilah patut kita bantu individu jenis ini untuk dikembalikan semula personalitinya yang sihat. Kalau dia memang dah ada extrovertnya, jadi kita stabilkan emosinya, kita stabilkan pergaulan sosialnya. Bagaimana kita nak buat? Ini yang kita perlu tahu. Kita perlu kenal diri kita sendiri juga. Adakah kita mampu membantu orang seperti ini? Jadi kalau kita mampu membantu orang seperti ini untuk dapatkan semula personalitinya yang lebih baik, yang lebih sihat untuk dia bergaul dalam kehidupan bermasyarakat, maka teruskan. Kerana tidak ada salahnya kita berbuat demikian. Kerana semua ini tidak dibayar, ya. Semua ini dengan niat hati ikhlas untuk membantu. Tidak kira sama ada dia seorang suri rumah tangga ataupun dia seorang pekerja ataupun maupun dia seorang anak. Kadang-kadang seorang anak juga boleh membantu menjadikan ibu atau bapanya mempunyai sikap yang lebih ekstrovert dan ada kestabilan dalam diri dia. Jadi jangan lupa, bila saya kata stabil, bukan stabil duit, bukan stabil kewangan, ya. Stabil emosi, stabil sosial, stabil juga bahasanya. Begitu juga dengan orang yang introvert. Baik, kita tahu kadang-kadang introvert ini tak semestinya negatif. Walaupun dia pendiam, walaupun dia suka pendam perasaan dia, walaupun dia tidak pandai berkongsi masalah dengan orang lain, tetapi kadang-kadang orang introvert ini ada juga positifnya. Tetapi apa jadi kalau orang yang introvert ini tiba-tiba tidak stabil?
Tidak stabil apa? Kemungkinan lagi sekali ada masalah. Masalah ni tak kira sama ada masalah sosial ataupun masalah kesihatan dia sendiri ataupun masalah dia dengan kawan-kawan. Saya ambil contoh, kalau masalah kesihatan, kalau dia sakit, dia dah introvert, tambah lagi emosi yang tak stabil, kena hantar tugasan, terpaksa buat itu, terpaksa buat ini, maka dia akan jadi seorang yang muram. Dia juga akan ada kita kata perasaan cemas selalu. Ya, sifat cemas ini selalu perlu dielakkan, kerana sifat cemas ini kadang-kadang boleh membuatkan kita tak tahu apa kita nak buat, kita lupa apa kita nak buat. Ya, kadang-kadang kita nak buka pintu belakang, kita ambil kunci depan. Ini yang kadang-kadang membuatkan kita rasa cemas, dan bila cemas kita begitu pesimistik, ya, terlalu beranggapan yang negatif, tidak begitu yakin diri. Dia jadi memang seorang yang pendiam dan terus pendiam, sehinggalah menyebabkan dia ada perasaan gelisah, perasaan muram, dan kadang-kadang menimbulkan tekanan. Dan tekanan yang memuncak akan menyebabkan dia mempunyai, kita kata, dia akan mengalami kemurungan, depression. Jadi ini yang kita tidak mahu individu ini hadapi. Dan apa yang kita buat bagi orang yang lebih extrovert stabil ataupun introvert stabil, kita bantu orang ini. Tapi dengan syarat bahawa individu itu sendiri mahu berubah. Tapi kalau individu itu sendiri tak mahu berubah, orang lain yang terhegi-hegi nak tolong, tak boleh juga. Ya, kerana pokok pangkalnya datangnya daripada hati sendiri. Kalau kita mahu berubah, yes, saya boleh, ataupun yes, I can, saya boleh. Jangan kata Malaysia boleh saja, perlu cakap dulu saya boleh. Yakin boleh. Saya yakin boleh. Okey, bagaimana kita dapat membantu selain daripada memberi sokongan? Bagaimana lagi cara untuk kita membantu seseorang itu berubah daripada yang bersifat extrovert tak stabil ataupun introvert yang tak stabil kepada yang lebih stabil? Selalunya kalau yang lebih stabil ini ialah orang yang ada keyakinan diri, orang yang mudah bersosial, orang yang peramah dan orang yang senang didekati. Jadi kalau kita tengok keempat-empat ini, elemen utama ialah persahabatan. Perlu bersahabat. Dan kita tahu dalam dunia ini banyak jenis sahabat. Ada corak persahabatan yang berbeza. Kita kalau lihat dalam aspek psikologi, corak persahabatan ni dia ada banyak. Mungkin saya boleh namakan untuk menjawab soalan Yan. Yang pertama ialah, kita kata ialah bintang. Bukan anugerah bintang popular. Bintang ni memang bintang. Bintang ni maksudnya ialah corak persahabatan di mana dia disukai oleh orang ramai. Betul lah tu. Kalau anugerah bintang tu, yang banyak undi menang. Bintang. Kalau kita ramai kawan, disukai oleh orang lain, corak persahabatan kita ialah bintang. Jadi orang yang memang introvert ini, kita nak galakkan dia bersosial, kita tak boleh tiba-tiba nak jadikan dia bintang. Kita perlu jadikan dia dulu diat, D-Y-A-D. Sebut diat, D-Y-A-D. Diat ni maksudnya ialah corak persahabatan. Aku suka engkau, engkau suka aku. Aku suka engkau, engkau suka aku. Saya suka Ros, Ros suka saya. Mana-mana kita pergi, ke kantin, ke mana-mana sama. Beli air pun samalah, dia duduk kat luar lah. Ini kita kata diat. Jadi orang yang introvert ini perlu digalakkan sedikit demi sedikit. Jadi kita cari dia kawan yang memang dia kenal. Diat dulu. Lepas itu mungkin klik. Klik pula corak persahabatan yang lebih pada 2. Mungkin 3, mungkin 4. Dan akhirnya kita galakkan dia mempunyai corak persahabatan jenis rantai. Rantai ni maksudnya ialah Ros kawan dengan saya berkawan dengan Yan, maka dengan itu Ros pun boleh berkawan dengan Yan. Jadi kita semua jadi satu rantai. Jadi dengan cara ini dia lebih banyak kawan. Jadi lama kelamaan orang yang memang introvert ini akan merasakan, oh, aku ni diperlukan. Rupanya ada juga orang yang kata aku ni cantik, ada juga orang yang kata aku ni mulut murai. Sebelum ni tak pernah orang cakap. Jadi tak cuba, tak tahu, tak kenal, maka tak cinta. Jadi ini yang kita mahukan dalam hidup bermasyarakat ini, agar apabila kita ada personaliti yang sihat, kita juga ada unit asas masyarakat yang sihat, iaitu keluarga yang sihat antara suami isteri, anak beranak, adik beradik dan sebagainya, tok, nenek dan sebagainya. Apabila unit masyarakat keluarga ni sihat, kita akan juga ada masyarakat yang sihat. Bila ada masyarakat yang sihat, kita ada bangsa yang sihat. Dan seterusnya, negara yang kita kata sihat, kuat, maka dengan itu barulah kita boleh kata gemilang, cemerlang, terbilang. Terbaliklah kat itu. Begitulah bunyinya, ya. Jadi personality yang sihat memang amat diperlukan oleh setiap insan manusia. Jadi
cuba katakan pada diri sendiri, walaupun aku introvert, aku akan boleh jadi orang yang lebih extrovert supaya aku dapat kendalikan diri aku sendiri, keluarga, masyarakat dan juga kawan-kawan. Jadi harapan saya, harapan kami bertiga supaya apa yang kita bincang pada tuan-tuan dan puan-puan, harapan kami ialah supaya dia boleh dijadikan sebagai satu tambahan ilmu pengetahuan, kerana ini yang mampu kita buat untuk sama-sama membantu masyarakat kita agar kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Bermula dengan seorang manusia, tambah dengan yang dalam satu kumpulan dan seterusnya, maka jadilah kita masyarakat yang sihat, yang mempunyai masing-masing personality yang sihat. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.